Berita Al-Hijrah 25 Muharram 3 September, penderitaan Anhar di penjara Israel berakhir. Juga guru enggan divaksin tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Seorang wanita Palestin, Anhar Al-Dik, yang hamil 9 bulan dan ditahan di penjara Israel dibebaskan hari ini. Israel bagaimanapun meletakkan syarat untuk Anhar diikat jamin 40,000 shekel bersamaan $12,500 Amerika Syarikat USD dan mensyaratkan wanita itu dikenakan tahanan rumah di kediaman keluarganya. Anhar dilihat sujud syukur saat kakinya melangkah keluar dari penjara Israel yang menjadi mimpi ngerinya sejak 6 bulan lepas. Pembebasan Anhar disambut ahli keluarga termasuk suami dan anak sulung yang dirinduinya, Julia. Anhar dilapor bakal melahirkan bayinya dalam tempoh beberapa hari lagi. Sebelum ini, masyarakat dunia mengecam tindakan negara haram tersebut yang memenjarakan Anhar menerusi tanda pagar Save Anhar. Berita Al-Hijrah juga sebelum ini melaporkan ibu muda berusia 25 tahun itu langsung tidak menerima simpati dan belas kasihan daripada pihak penjara Zionis walaupun sedang syarat hamil, selain berkemungkinan besar akan melahirkan bayinya dengan keadaan kakinya bergari. Situasi Anhar itu diluahkan menerusi satu surat yang ditulis wanita itu yang meluahkan dirinya berasa tertekan berada di penjara Israel. Dalam masa sama bimbang keadaan bayinya selepas dilahirkan nanti. Anhar ditahan tentera Israel kira-kira 5 bulan lepas kerana dituduh cuba melakukan serangan tikaman di sebuah kawasan penempatan haram Israel dekat Pekan yang menjadi tempat tinggal mereka. Beliau bagaimanapun dilapor langsung tidak dibicarakan, malah penahanannya juga dikatakan dibuat tanpa sebab munasabah. Baik, kisah Anhar turut mendapat perhatian Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari yang mengikut rapat perkembangan wanita warga Palestin itu. Beliau menerusi hantaran Facebooknya mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang turut bersama-sama dengan masyarakat antara. Baik, seterusnya seorang warga asing cedera akibat terkena tembakan polis di Jalan Berhala Brickfields selepas menyamun seorang wanita bersama 3 lagi rakannya yang lain. Kegiatan mereka dikesan hasil aduan awam dan risikan yang mendakwa terdapat kumpulan yang cuba merancang satu rompakan di beberapa bank sekitar ibu negara. Kegiatan samun itu dilakukan 4 suspek warga asing berkenaan dan mangsa yang juga seorang wanita baru saja mengeluarkan sejumlah wang tunai lebih RM190,000 daripada sebuah bank dekat Ceras. Suspek termasuk 2 wanita yang menaiki kereta Nissan Almera didapati berlegar di beberapa buah bank di sekitar Sentul dan Dangwangi. Bagaimanapun ketika polis memintas untuk melakukan pemeriksaan di Jalan Berhala Brickfields, suspek terus bertindak agresif dengan melanggar kereta polis. Kumpulan ini telah menggunakan MO yang sama, iaitu memancitkan tayar mangsa dan berpura-pura mengatakan tayar mangsa pancit, dan apabila mangsa berhenti, mereka akan mengatakan ada wang yang tertinggal di jalan raya yang mereka taburkan awal. Apabila mangsa mengambil wang-wang tersebut, kawan-kawan mereka di sebelah kiri dan kanan telah mengambil wang-wang yang dikeluarkan oleh mangsa tadi dalam jumlah yang banyak dan terus cabut lari. Beberapa das tembakan amaran dilepaskan ke arah tayar kereta suspek dan pemandu dilapor terkena tembakan selepas suspek cuba melanggar pegawai dan anggota polis. Suspek lelaki yang cedera dibawa ke hospital manakala 3 yang lain termasuk 2 wanita ditahan. Polis juga sedang menjalankan siasatan penglibatan kumpulan berkenaan terhadap kes jenayah lain. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar dadah jenis methamphetamine bernilai 14.4 juta ringgit
Hasil pemeriksaan di Kompleks Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA turut ditahan 3 anggota sindiket termasuk seorang yang bergelar Datuk. 31 Ogos 2021 lebih kurang jam 4.10 pagi, sepasukan anggota kastam daripada cawangan narkotik Ibu Pejabat telah menyita 2 buah kotak kayu di Kompleks Kargo Udara KLIA Sepang, Selangor. Hasil pemeriksaan tersebut ke atas kotak-kotak kayu berkenaan, anggota telah menjumpai 8 buah kotak yang terdapat 400 bungkusan teh mengandungi bahan kristal jernih disyaki dadah jenis metamfetamin, berat kasar lebih kurang 400 kg yang dianggarkan bernilai sebanyak ringgit Malaysia 14.4 juta. 3 lelaki tempatan berumur 25 hingga 56 tahun itu ditahan di lokasi sama ketika sedang menguruskan penghantaran kotak-kotak tersebut. Pihak sindiket katanya telah mengisytiharkan barang dagangan itu sebagai troli hotel, sedangkan di dalamnya terdapat kotak-kotak mengandungi dadah yang disembunyikan bersama pakaian. Siasatan awal mendapati bekalan dadah itu diperolehi dari pasaran tempatan dan akan dieksport ke sebuah negara Asia Pasifik. Maklumat awal juga mendapati pihak sindiket aktif melakukan kegiatan itu sejak tahun lepas dan ini merupakan kali ke-11 mereka menggunakan modus operandi sama. Kesemua suspek direman 14 hari hingga 13 September 2021 dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B (1)A Akta Dadah Berbahaya 1952. Padah menggunakan identiti milik individu lain bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, seorang wanita warga Myanmar dipenjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Aikroh hari ini. Tertuduh Tat Mar, 27 tahun, dijatuhi hukuman itu selepas mengaku bersalah atas 3 pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didapati memperdaya seorang doktor dan jururawat dengan menggunakan pasport milik Tan Lin Tun bagi mendapatkan suntikan dos pertama dan kedua vaksin COVID-19. Kesalahan itu dilakukan pada 28 Julai dan 18 Ogos lalu di Klinik Medidian Taman Cheng Perdana Melaka. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang bekerja sebagai pembantu kedai makan didakwa mengikut Seksyen 419 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didapati telah masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah. Tat yang sudah 4 tahun menetap di negara ini didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 Pindaan 2002. Tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali dan boleh juga dikenakan maksima 6 sebatan. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari memohon hukuman berat mengambil kira kes dilakukan tertuduh adalah serius. Muhammad Nazrin pada penghakimannya kemudian menjatuhi hukuman penjara 6 bulan bagi setiap pertuduhan bermula dari tarikh dia ditahan pada 18 Ogos lalu. Guru yang enggan menerima vaksin COVID-19 tidak dibenarkan untuk meneruskan sesi pengajaran secara bersemuka apabila sesi persekolahan dibuka pada 3 Oktober nanti. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata tindakan itu diambil dengan mengambil kira keadaan semasa dalam masa sama mewujudkan persekitaran yang selamat di sekolah. Apabila sekolah dibuka kelab, mereka tidak boleh berada mengajar dalam kelas atau berinteraksi dengan pelajar. Pihak KPPM akan keluarkan garis panduan tugasan untuk guru-guru yang tidak divaksinkan ini dan pada masa yang sama kita sedang berbincang dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA tentang apakah tindakan yang boleh diambil kepada guru-guru yang masih belum divaksinkan ini.
Mengikut rekod Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, seramai 2,500 guru enggan divaksin daripada jumlah keseluruhan 400,000 guru di seluruh negara. Pelbagai alasan yang diberikan antaranya tidak yakin dengan vaksin selain mempunyai masalah kesihatan. Justru Datuk Seri Dr. Razi menasihati guru-guru ini supaya tampil untuk menerima vaksin bagi menjamin keselamatan pelajar dan juga rakan-rakan guru yang lain di sekolah. Tambah beliau, kadar vaksinasi guru setakat hari ini bagi dos pertama ialah 96.7%, manakala dos kedua adalah 85.6%. Bagi perkhidmatan sokongan pula iaitu pekerja kantin, kebersihan dan keselamatan di sekolah, sebanyak 73.71% telah lengkap 2 dos vaksin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus Menteri Kanan Pendidikan bersama guru Sekolah Rendah Negeri Perlis di Kangar. Beberapa kelonggaran akan diberikan termasuk pergerakan rentas negeri yang bakal diumumkan kelak. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata perbincangan berhubung perkara itu sudah dibuat dan akan dibawa kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat. Saya dah bincang perkara ini dengan Tan Sri Syam, Ketua Pengarah Kesihatan, dan we've landed on a recommendation. Jadi kita akan bawa ke MKN dalam masa terdekat. Ada harapan, cuma saya minta sabar sekejap lagi. A little bit more time. Keputusan itu katanya akan dibuat berdasarkan fakta sains dan petunjuk semasa. Beliau berkata ada beberapa negeri yang masih merekodkan liputan dos vaksinasi di bawah paras 60% seperti Kelantan, Perak, Kedah, Johor, Terengganu, Pahang dan Pulau Pinang. Justru itu katanya menjelang akhir September, semua negeri akan mencapai nilai ambang 60% dos vaksin lengkap dalam kalangan individu dewasa. Khairi Jamaluddin berkata demikian pada sidang media di Putrajaya siang tadi. Dalam hal itu, Khairi Jamaluddin berkata keputusan kerajaan untuk menetapkan harga siling bagi setiap kit ujian kendiri COVID-19 adalah muktamad selepas mengambil kira kepentingan rakyat. I know, but you have to balance between the pembekal, penjual dengan rakyat sekarang ni. So kalau kita nak bagi tempoh masa selama sebulan untuk mereka clearkan stok, then of course yang akan terkesan adalah rakyat terpaksa bayar sampai RM40 selama sebulan nak tunggu dia orang clear stock. So we have to make a decision. The decision is made already. Saya fahamlah dalam apa-apa keputusan yang kita buat akan ada yang tidak puas hati. Dalam kes ini yang tidak puas hati adalah pembekal dan juga penjual test kit. Tapi saya dengan Datuk Seri Alex Linggi kita memihak kepada pengguna, kepada consumer yang minta supaya test kit itu dapat diturunkan harga dan diletakkan harga siling secepat mungkin. So we have to do that. Semalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengumumkan harga maksimum bagi setiap kit ujian kendiri COVID-19 di mana ia dijual pada harga RM19.90 bagi runcit manakala RM16 bagi pembelian secara pukal. Namun, penetapan berhubung harga jualan tersebut dibantah beberapa pihak yang mendakwa had harga tersebut terlalu mendadak. Syarikat Keselamatan antara yang culas carum perkesuan. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kementerian Sumber Manusia memberi amaran kepada semua majikan agar tidak mengambil kesempatan dari pandemik COVID-19 untuk culas membayar caruman perkesu terhadap pekerja. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata peringatan keras itu diberikan terutama kepada syarikat kawalan keselamatan yang didapati antara yang paling gagal berbuat demikian. Saya lihat bukan saja kes ini, terlalu ramai majikan gagal mencarum. Saya akan minta penguatkuasa perkesu untuk menjalankan pemeriksaan di semua tempat-tempat kerja akan turut disertai oleh Jabatan Tenaga Kerja. There will be joint operasi daripada Jabatan Tenaga Kerja dan perkesu, penguatkuasa perkesu supaya kita memastikan nasib warga kerja dibela. This is very important. Menurut Datuk Seri Saravanan, tindakan tersebut tidak wajar dilakukan kerana ia akan menganiaya pekerja yang sepatutnya menerima faedah daripada caruman tersebut jika berlaku kejadian tidak diingini.
Datuk Seri Saravanan berkata demikian kepada media selepas menyampaikan faedah perkeso kepada waris pengawal keselamatan yang meninggal dunia Jumaat lepas di Taman Buntung Ria Ipoh hari ini. Faedah perkeso yang diterima waris S. Tavasagayam merupakan hasil caruman majikan terdahulu memandangkan majikan baru tidak mencarum. 3 faedah diterima Balu Mendiang E. Philomena 59 tahun termasuklah faedah hilang upaya sementara, faedah orang tanggungan dan faedah pengurusan mayat. Tavasagayam 64 tahun yang bekerja sebagai pengawal keselamatan meninggal dunia selepas 8 bulan menanggung derita akibat cedera diserang seorang lelaki dalam kejadian di sebuah kondominium di Ipoh Disember lalu. Dalam kejadian pada 29 Disember lepas itu, Tavasagayam yang sedang bertugas di kolam renang kondominium berkenaan cedera di bahagian belakang kepala setelah diserang lelaki terbabit. Kejadian berpunca daripada tindakan suspek yang tidak berpuas hati terhadap mangsa kerana cuba menghalang anaknya daripada menggunakan kolam renang yang ketika itu tidak dibuka kepada orang ramai. Mangsa disahkan meninggal dunia Jumaat lepas dan kes tersebut diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Datuk Seri Saravanan berkata pihaknya kini sedang merangka perluasan konsep jaringan keselamatan sosial khusus kepada suri rumah bagi membela nasib golongan itu jika ditimpa musibah dan insiden tidak diingini. Skim yang melindungi suri rumah itu akan menggunakan konsep sama seperti caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang dikenakan ke atas pekerja. Kita akan beri caruman jaringan keselamatan kepada golongan ibu yang di rumah. Sebab dalam keadaan kelembapan ekonomi, saya lihat apabila suami tak bekerja, isteri menghadapi penyakit kronik, mereka tidak mampu untuk memberi perubatan yang sewajarnya. Maka inilah waktu dan masa kita perlu betul-betul bagi jaringan keselamatan kepada kaum wanita, khususnya mereka yang berada di rumah. Program tersebut dijangka dilaksanakan bermula Januari 2022 melibatkan golongan suri rumah B40 yang berdaftar di dalam IKASIH. Caruman bagi jaringan keselamatan sosial suri rumah tersebut hanya RM10 sebulan dan pengumuman mengenai perkara itu akan diumum dalam tempoh terdekat. 18 lokasi di pusat peranginan di negeri Kedah dikenal pasti berisiko tinggi untuk berlakunya fenomena kepala air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Sayani Saidon berkata kesemua lokasi ini tidak selamat dikunjungi khususnya ketika perubahan cuaca berlaku. Selain daripada Siti Hayun dan juga Batu Hampar di negeri Kedah ini, ada beberapa kawasan lain lagi iaitu sebanyak 18 kawasan yang kita kena pasti berisiko tinggi juga mungkin boleh berlakunya fenomena kepala air di kawasan-kawasan tersebut. Jadi mengambil iktibar daripada kejadian ini, saya ingin memesan kepada masyarakat terutamanya yang tinggal di kawasan-kawasan yang di mana 18 lokasi itu kita kena pasti supaya mempertingkatkan lagi langkah berjaga-jaga. Lokasi berisiko tinggi itu antaranya kawasan air terjun di Junjung di Kulim, Pusat Rekreasi Tupa di Merbok, air terjun Temurun, Jalan Datai di Langkawi, Hutan Lipur Lubuk Semilang di Langkawi. Antara tanda berlakunya kepala air termasuklah bunyi deruan kuat di atas puncak bukit atau gunung selain air tiba-tiba bertukar keruh mendadak disertai ranting kayu dan daun. Terdahulu, Sayani meninjau kawasan Titi Hayun susulan kejadian kepala air berlaku kali kedua semalam. Dalam kejadian itu, air sungai Titi Hayun melimpah selepas hujan lebat. Berikutan aliran air di sungai itu menjadi cetek kesan daripada kejadian kepala air pada 18 Ogos lalu. Sementara itu, pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga memastikan keselamatan penduduk. Kejadian kepala air 18 Ogos lalu telah mengakibatkan kawasan Gunung Jerai, Titi Hayun, Tupah dan Batu Hampar dilanda banjir lumpur. Kejadian itu turut mengorbankan 6 mangsa. Lebih 1,000 orang menyertai program Wilayah Persekutuan Bermunajat 2.0 yang dianjurkan secara dalam talian pagi tadi. Program keagamaan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu bagi memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari penularan wabak COVID-19 dalam negara, khususnya di wilayah persekutuan.
Menurut Jawi, peserta program Wilayah Persekutuan Bermunajat 2.0 terdiri dari masyarakat awam serta wakil-wakil jabatan dan agensi kerajaan di wilayah persekutuan. Ia turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad yang turut menyampaikan tausiah dalam program tersebut. Turut dilaksanakan dalam program pagi tadi ialah bacaan surah Yasin, selawat dan doa munajat. Wilayah Persekutuan Bermunajat diadakan pada pagi Jumaat setiap minggu dan program tersebut turut dilaksanakan pada setiap malam selepas solat Maghrib sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara di seluruh masjid dan surau wilayah persekutuan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Akikah4u.my menyediakan perkhidmatan pelaksanaan ibadah akikah di Tanah Suci Makkah sebagai salah satu alternatif kepada ibu bapa yang ingin menyempurnakan akikah dengan kos berpatutan. Pengasas Akikah4u, Khairul Mali Najmuddin memberi jaminan pelaksanaan akikah itu adalah telus, profesional, malah turut disertakan dengan bukti dalam bentuk video. Akikah4u menawarkan perkhidmatan akikah di Tanah Suci Mekah dengan harga bermula RM480 bagi seekor kambing. Perkhidmatan itu telah dijalankan sejak tahun 2012 dengan lebih 40,000 penyertaan akikah dan kurban telah dilaksanakan sehingga kini. Setiap peserta yang melaksanakan akikah bersama Akikah4u ni, yang menariknya, kita pertama sekali mereka akan dapat bukti lah. Bukti yang paling bagi kami, paling penting kami tekankan lah, bukti video dan gambar tu. Dan kemudian para peserta akan diberikan sijil khas ukiran kayu, ni premium, bukan sijil yang satu yang ringan, yang simple-simple. Kita yang bagi premium supaya ia menjadi satu kenangan untuk anak mereka ataupun untuk ibu bapa sendiri, kenangan pada mereka yang mana akikah anak mereka telah dilaksanakan dengan sempurna di Tanah Suci Mekah. Selain dari itu, katanya peserta juga akan diberikan air zam-zam sebagai sagu hati penyertaan akikah bersama Akikah4u yang akan dihantar kepada peserta dalam tempoh 2 minggu. Akikah4u katanya sentiasa memastikan bekalan kambing di pusat sembelihan di Makkah mempunyai bekalan 1,000 ekor setiap masa bagi membolehkan pelaksanaan akikah dapat disempurnakan dalam tempoh 24 jam dari tarikh tempahan. Bagi sesiapa sahaja yang berminat untuk menyertai ibadah akikah dan kurban melalui Akikah4u, layari laman web www.akikah4u.my atau hubungi talian WhatsApp 011 242 72787. Taliban hampir bentuk kerajaan. Taliban semakin hampir membentuk kerajaan baru dengan ikrar mereka untuk menjalankan pentadbiran penuh toleransi terhadap hak wanita. Pengumuman kerajaan baru itu dijangka dibuat esok. Ketika ini, semua tumpuan terarah kepada sama ada Taliban dapat membentuk kabinet yang mampu menguruskan ekonomi yang dilanda perang dan menghormati janji pemerintah yang lebih inklusif. Antara yang disebut-sebut akan mengetuai kerajaan Afghanistan yang baru ialah Ketua Politik Taliban Abdul Ghani Baradar. Di Kabul, aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa dengan kedai-kedai mula dibuka walaupun masih kekurangan pelanggan memandangkan negara itu baru sahaja melalui situasi perang. Bendera Taliban mula dijual di seluruh Afghanistan dan ia mula memenuhi jalan sejak Taliban mengambil alih negara itu dari kerajaan sebelum ini. Sementara itu di Bandar Herat, kira-kira 50 wanita turun ke jalan raya semalam sambil mengadakan bantahan bagi hak untuk bekerja dan kekurangan penyertaan wanita dalam kerajaan baharu. Sekurang-kurangnya 40 terkorban akibat taufan Ida yang membadai New York dan New Jersey, Amerika Syarikat. Taufan tersebut telah menyebabkan banyak kawasan di dua wilayah itu dilanda banjir kilat dengan ramai perlu diselamatkan pihak berkuasa. Banjir kilat akibat taufan Ida telah mengakibatkan beberapa jalan utama dinaiki air dan menenggelamkan kenderaan. Premis bangunan juga banyak yang mengalami kerosakan dan hampir 170,000 pengguna terputus kemudahan elektrik akibat kerosakan fasiliti. Lapangan terbang Teterboro dan New Jersey Newark Liberty juga dinaiki air hingga terpaksa ditutup dan menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Bencana buruk New York dan New Jersey telah memaksa Gabenor di dua wilayah itu mengisytiharkan darurat semalam.
Seorang lelaki ditembak mati polis New Zealand selepas dia bertindak menikam dan mencederakan sekurang-kurangnya 6 orang awam. Kejadian dilapor berlaku di sebuah pasaraya di Auckland. 3 daripada mangsa yang cedera dilaporkan kritikal. Menurut saksi, beberapa mangsa dilihat terbaring di lantai dengan kesan tikaman. Ada juga saksi memaklumkan terdengar bunyi tembakan ketika sedang panik lari keluar dari pasaraya. Tembakan dipercayai daripada pihak berkuasa kerana penyerang dilapor menggunakan senjata pisau bagi menikam dan mencederakan semua mangsa. Polis memaklumkan telah menembak mati suspek dalam tempoh 60 saat dari insiden bermula. Penyerang adalah lelaki warga Sri Lanka yang telah berada di New Zealand selama 10 tahun. Laporan itu menutup berita Al-Hijrah malam ini. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk menonton Globe Al-Hijrah Arab pada jam 8.45 malam ini bersama penyampai Hanan Muhammad Said. Jadi dengan itu, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.